Selamat sejahtera, kami dari kumpulan 1 akan membentangkan LDK1 iaitu Pengenalan Undang-Undang Sukan Taekwondo Teguk. Ahli-ahlinya ialah Emmanuel Aaron Elvin Uping Anak Bernardine DB190118, Farah Iwani binti Razali DB190137, Nur Aisyah Najwa binti Azizan AI 200085, Nur Ain Natasha binti Kamis AP 190214 dan Sofia binti Muhammad Hisham DB 190130. Selamat sejahtera. Nama saya Emmanuel Aaron Elvin Uping Anak Bernardine DB 190118, Fakulti FPTV, Hometown Betong Sarawak. Hai, nama saya Nur Aisyah Najwa binti Azizan. Saya dari Seremban 2 Negeri Sembilan. Nombor matrik saya AI 200085. Saya dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Nur Ain Natasha binti Kames. Saya dari grup LDK 1. Nombor matrik AP 190214 dan saya berasal dari Johor. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Farah Iwani binti Razali. Nombor kad matrik DB190137. Saya pelajar daripada Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational FPTV. Saya berasal daripada Senawang, Negeri Sembilan. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Sofia binti Muhammad Hisham. Nombor matrik DB190130. Saya dari Fakulti FPTV. Saya berasal dari Ceras, Selangor. Pengenalan Teguk. Apa itu Teguk? Teguk adalah merupakan set pomse, iaitu corak bentuk pertahanan dan serangan yang ditentukan dan digunakan untuk mengajar taekwondo. T bermaksud kehebatan dan Gyuk bermaksud keabadian. Apabila ianya disatukan, ianya memberi maksud kehebatan keabadian. Dalam lambang Teguk terdapat lingkaran merah dan biru. Ianya melambangkan bendera negara Korea. Terdapat 3 warna utama iaitu biru, merah dan kuning. Warna-warna tersebut mempunyai maksudnya yang tersendiri. Biru melambangkan langit, merah melambangkan bumi dan kuning melambangkan manusia. Teguk bermaksud kesatuan yang bertentangan yang membentuk kosmos. Ciri-ciri Teguk sering digambarkan sebagai pasifisme, semangat, kesatuan kreatif, semangat masa depan dan keabadian. Seterusnya, Dobo. Apakah itu dobo? Ia merupakan pakaian seragam taekwondo yang terdiri dari bahagian atas dan seluar. Ianya dipakai dengan DDI. Ini bermaksud pakaian dari jalan. Bo, pakaian. Do, jalan. Seperti dalam kata taekwondo. Di sini terdapat 3 gaya bahagian atas seragam. Yang pertama sekali, seragam taekwondo tradisional yang lebih tua menggunakan bahagian depan jaket crossover dengan trim hitam di collar untuk tali pinggang hitam. Jaket jenis ini juga digunakan untuk pakaian seragam pomse dalam WTF. Seterusnya, yang kedua, seragam ITF yang lebih baru menggunakan jaket penutup menegak. Tali pinggang hitam dengan trim hitam di bahagian bawah jaket. Tali pinggang hitam yang mempunyai trim hitam di sekitar kollar. Seragam tali pinggang warna sama sekali tidak mempunyai trim. Tali pinggang hitam peringkat tinggi mempunyai trim hitam di lengan. Yang terakhir, pakaian seragam taekwondo iaitu
pakaian seragam taekwondo Pomse, WTF atau Kukiwon, menggunakan jaket crossover traditional Y, leher yang menutup ke arah sebelah kanan badan. Ianya serupa dengan taekwondo dobok gaya lama atau dogi Jepun. Untuk pangkat gup, kola dan seluar berwarna putih. POM dan DAN mempunyai seluar dan kola berwarna bergantung pada jantina dan pangkat pengamal. Tali pinggang DAN 7 ke atas dan orang yang lebih tua dibenarkan menggunakan jaket berwarna keemasan dan bukannya jaket berwarna putih biasa. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Nur Ain Natasha. Saya akan menyambung presentation yang seterusnya. Okey, dalam video ini saya akan menerangkan tentang tajuk gelanggang taekwondo. Jadual spesifik gelanggang taekwondo terbagi kepada dua, iaitu Persatuan Kebangsaan bagi Persatuan Taekwondo Malaysia dan yang kedua ialah Badan Antarabangsa bagi World Taekwondo Federations. Berdasarkan jadual ini, anda boleh lihat bahawa saiz ukuran gelanggang bagi setiap peringkat adalah sama, iaitu 12 meter darab 12 meter. Bagi tinggi platform gelanggang pertandingan pula adalah antara 500 hingga 600 mm. Jenis pembukaan yang digunakan adalah tatami mattress. Apa yang membezakan bagi setiap peringkat ini ialah jenis kecerahan lampu limpah yang digunakan. Okey, yang pertama, bagi peringkat rekreasi, mukim, sekolah dan politeknik, kecerahan lampu limpah yang digunakan ialah antara 200 hingga 500 lux. Yang kedua, bagi peringkat daerah, universiti, pusat latihan dan institut, kecerahan lampu limpah yang digunakan adalah antara 200 hingga 500 lux. Dan yang seterusnya, bagi peringkat pusat latihan sukan, sekolah sukan dan universiti sukan, kecerahan lampu limpah yang digunakan adalah antara 200 hingga 500 atau 750 hingga 1200 lux. Dan yang terakhir, bagi peringkat pertandingan peringkat kebangsaan atau antarabangsa, kecerahan lampu limpah yang digunakan adalah antara 750 hingga 1299 lux. Okey, ini adalah gambar gelanggang berserta dengan ukuran. Anda boleh lihat dengan lebih teliti lagi berapa ukuran setiap sudut gelanggang itu dan macam mana tatami mattress disusun mengikut warna merah dan biru. Ini adalah tatami mattress yang digunakan di gelanggang taekwondo. Okey, tatami mattress ini terbuat daripada bahan evaspon density tinggi dan permukaannya yang bermotif. Contohnya macam aktiviti taekwondo ni kan merupakan sukan yang lasak. Kalau macam anda ataupun pihak lawan anda jatuh ke lantai, ia tidak akan terasa sakit sangat dan tidak memberi risiko yang tinggi kepada kecederaan sebab tatami mattress ini berketebalan 25mm hingga 35mm. Selain itu, bagi ukuran sebuah tatami mattress itu ialah 1 meter darab 1 meter. Bagi ukuran penuh gelanggang pula ialah 10 meter darab 10 meter. Jadi, jumlah tatami mattress yang diperlukan untuk gelanggang ialah sebanyak 100 buah. Ia juga terdiri pada dua warna iaitu merah dan warna biru. Jadi untuk buat gelanggang penuh sebanyak 64 buah tatami mattress berwarna biru diperlukan, manakala yang berwarna merah pula sebanyak 36 buah. Dan sistem pemasangannya pula secara interlocking iaitu macam puzzle. Apabila ia sudah siap dipasang, dia akan kelihatan seperti gambar raja di nombor 3. Manakala gambar raja nombor 4 pula itu ialah di mana situasi semasa pertandingan taekwondo diadakan. Bagi pemakahan sukan teguk taekwondo pula, markah penuh yang telah diperuntukkan adalah 10 markah. Pemakahan terbahagi kepada dua kategori iaitu accuracy dan presentation. Markah penuh bagi accuracy ialah 4. Accuracy ataupun ketepatan mempunyai 3 subkategori.
Subkategori yang pertama adalah accuracy in basic movement. Untuk subkategori yang pertama ini, setiap peserta perlu membuat pergerakan teguk yang tepat mengikut teguk yang dipilih. Sebagai contoh, jika peserta individu maupun berkumpulan telah memilih teguk tujuh untuk dijadikan sebagai persembahan, peserta perlu membuat pergerakan teguk tujuh tanpa sebarang kesalahan. Subkategori yang kedua pula adalah accuracy in individual movement. Sebagai contoh, bagi peserta berkumpulan, setiap peserta akan diberi markah individu bagi ketepatan kumpulan. Jadi, jika terdapat satu peserta yang kurang ketepatannya berbanding dengan ahli yang lain, markah akan ditolak. Akhir sekali adalah balance. Pihak juri akan melihat cara peserta menstabilkan pergerakan mereka di antara ahli. Jika terdapat peserta yang kurang memuaskan cara pergerakan mereka, markah akan ditolak. Cara markah ditolak pula terbahagi kepada dua. Jika peserta membuat kesalahan yang sedikit, iaitu seperti cara sepakan mereka dari segi kelenturan dan ketinggian tidak sama dengan ahli yang lain, 0.1 markah akan ditolak bagi setiap kesilapan. Jika peserta membuat kesalahan yang besar pula, contohnya peserta membuat sepakan front kick tetapi pergerakan asal teguk adalah turning kick, peserta akan ditolak markah sebanyak 0.3. Bagi kategori presentation ataupun persembahan, markah penuh bagi persembahan adalah 6. Persembahan mempunyai 3 subkategori dan setiap subkategori diperuntukkan 2 markah. Untuk subkategori yang pertama adalah power dan speed. Bagi subkategori ini, pihak juri akan melihat cara peserta mempersembahkan teguk dengan kekuatan dan kelajuan yang bersesuaian. Contohnya, bagi pergerakan akhir teguk 5, peserta perlu membuat front kick dan juga back fist pada kelajuan dan kekuatan yang sama. Seterusnya, subkategori yang kedua adalah coordination of rhythms and tempo dan juga softness and power. Bagi subkategori ini, peserta perlu membuat pergerakan teguk yang tepat dengan tempo ahli yang lain. Contohnya, bagi teguk 6, peserta perlu melakukan cross block dengan pergerakan mengikut tempo dan ritma yang sama bagi setiap ahli. Contoh yang lain adalah bagi teguk 8, apabila peserta perlu membuat mountain block dan diikuti dengan uppercut dengan kelembutan dan kekuatan yang spesifik. Contoh yang ketiga pula adalah apabila peserta membuat chariot, kyongre dan juga kihap. Untuk pergerakan ini, peserta tidak boleh lari dari tempo ahli yang lain. Subkategori yang terakhir adalah expression of energy. Setiap peserta memberi pengeluaran atau ekspresi tenaga yang sama bagi setiap pergerakan di dalam teguk. Sebagai contoh, bagi teguk 8, setiap peserta perlu mengeluarkan tenaga yang sama bagi jumping front kick dan juga kihap selepasnya. Setiap subkategori persembahan, pihak juri akan memilih markah yang bersesuaian dengan persembahan peserta berdasarkan dengan gambar kertas pemarkahan juri yang telah disertakan sekali di dalam slide. Saya Sofia. Hari ini saya akan membentangkan competition kategori Taekwondo ITF, iaitu International Taekwondo Federation, mengandungi 24 pattern yang melambangkan 24 jam sehari. Pattern merangkumi teknik pergerakan, pertahanan, serangan serta teknik pernafasan yang dipelajari secara tradisional adalah susunan, progresif dan sistematik. Antara pattern ITF adalah yang pertama, pattern 1, Chunji, pattern 2, Dangun, pattern 3, Dusan, pattern 4, Wonho, pattern 5, Gul Yugo, pattern 6, Junggun, pattern 7, Toige, pattern 8, Hwarang, pattern 9, Chungmu, pattern 10, Kuangge, pattern 11, Poun, pattern 12, Gebak, pattern 13, Yuam, pattern 14, Chongjang, pattern 15, Juj, pattern 16, Samil, pattern 17, Yusin, pattern 18, Choyong, pattern 19, Yongge, pattern 20,
Ulji pattern 21, Munmu pattern 22, Susan pattern 23, Sejong dan pattern 24, Tong In. Bagi performance competition, kedua-dua pasukan akan melakukan satu pilihan dan satu pattern yang ditentukan mengikut urutan berikut, iaitu pasukan 1 memilih pattern pilihan yang pertama, pasukan 2 juga pilih pattern pilihan yang pertama. Pasukan 1 pilih pattern yang kedua dan pasukan 2 pilih pattern yang kedua. Pasukan, iaitu 5 pesaing, mesti melakukan satu pilihan dan satu pattern yang ditentukan dari Chonji hingga Gebak. Pasukan mesti bersedia masuk dan keluar ke gelanggang dengan berbaris di perbatasan gelanggang menghadap umpires. Perarakan masuk dan keluar gelanggang bukan merupakan sebahagian daripada koreografi dan tidak akan diberi point untuk ini. Ahli pasukan boleh melakukan pergerakan secara individu atau bersama seperti yang mereka pilih, tetapi ia mesti dilihat sebagai kerja berpasukan. Seterusnya, kategori kumpulan. Bagi kategori individu, lelaki atau perempuan akan melakukan teguk 6, 7 dan 8, iaitu Jang, Koryo, Kyunggang, Taebak, Pyeongwon dan Shipjin. Bagi kategori berpasangan, lelaki dan perempuan ataupun sama jantina akan melakukan teguk 6, 7 dan 8, iaitu Jang, Koryo, Kyunggang dan Taebak. Dan bagi kategori berkumpulan, lelaki dan perempuan ataupun sama jantina akan melakukan teguk 6, 7 dan 8, iaitu Jang, Koryo, Kyunggang, Taebak dan Pyeongwon. Dan akhir sekali, perbezaan antara ITF dan WTF. Perbezaan antara ITF dan WTF ialah ITF menekankan keupayaan seseorang untuk mempertahankan dirinya daripada serangan sehingga ia menggabungkan semua bidang pembelaan diri. Sebaliknya, WTF menekankan unsur sukan dan persaingan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Farah Iwani binti Razali. Saya akan membentangkan mengenai division POMSE. Bagi division yang pertama adalah individu, iaitu lelaki dan perempuan. Bagi kelompok umur yang pertama adalah cadet, iaitu bermula pada umur 12 tahun hingga 14 tahun. Junior 15 hingga 17 tahun. Bawah 30 iaitu 18 hingga 30 tahun. Bawah 40, 31 hingga 40 tahun. Bawah 50, 41 hingga 50 tahun. Bawah 60, 61 hingga 50 tahun. Bawah 65, 61 hingga 65 tahun. Dan yang terakhir adalah 65 tahun dan ke atas. Bagi kategori yang kedua adalah perpasangan, iaitu lelaki dan perempuan dalam satu pasangan. Cadet iaitu bermula daripada umur 12 hingga 14 tahun. Junior 15 hingga 17 tahun. Senior 18 hingga 29 tahun dan 30 tahun dan ke atas. Seterusnya ialah berkumpulan. Berkumpulan ini adalah sama jantina dalam satu kumpulan. Bagi cadet 12 hingga 14 tahun. Junior 15 hingga 17 tahun. Senior 18 hingga 29 tahun. Serta yang terakhir adalah 30 tahun dan ke atas. Seterusnya saya akan beralih kepada pembagian umur bagi freestyle.
Terdapat 3 kategori, iaitu yang pertama adalah individu, iaitu lelaki dan perempuan. Yang kedua adalah berpasangan, iaitu lelaki dan perempuan dalam satu pasangan. Dan yang ketiga adalah berkumpulan, iaitu sama jantina dalam satu kumpulan. Bagi ketiga-tiga kategori ini, pembagian umurnya adalah sama, iaitu ketiga-tiga ini adalah 17 tahun dan ke bawah serta 17 tahun dan ke atas. Kesimpulannya, taekwondo ini mendidik para pengamal serta ahlinya dalam menjaga kesihatan tubuh dan minda mereka. Selain daripada mendedahkan ahlinya kepada kaedah yang terbaik dalam mengelakkan konfrontasi dan berfikiran rasional dan tenang, dalam pada yang sama, ianya juga berupaya untuk menamatkan konfrontasi tersebut dengan kadar yang segera jika diserang dengan menggunakan kemahiran bertempur yang dipelajari. Taekwondo ini adalah pemangkin kepada keharmonian dan peningkatan kualiti hidup melalui aktiviti-aktiviti pembinaan, kecemerlangan disiplin, jati diri, kesihatan serta pertahanan diri di dalam